Eh, inilah selalu kalau komputer ni. Sekejap. Okey, bismillah. Kita baca Fatihah belum? Dah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal makanil mubarak alladzi tatanazzalu 'alaihi ar-rahmah wal barakah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab seorang. Waalaikumsalam warahmatullahi Maka Allah terus memberikan keizinannya kepada hamba-hambanya. Maka percayalah, apabila dalam menuntut ilmu, apabila hamba-hambanya hendak menuntut ilmu, maka pasti Allah akan memudahkan. Allah sebenarnya Maha Pengasih, sangat-sangat pengasih, yang mana apabila hamba dia nak dengan cuma kita perlu telus saja. Kalau kita telus saja, Allah Subhanahu wa taala akan terus sambut. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Dan bila kita dalam jemaah yang besar, semakin besar jemaah yang mengaji, maka silap-silapnya dalam ramai-ramai itu ada seorang duduk di dalam majlis. Jangan pula bila dah macam ni, ni ujian juga. Takut-takut ada terpalit dalam hati kita, macam ni lagi senang lah, tak payahlah kita nak ni. Sebab dia akan membawa kepada malas untuk bergerak ke tempat majlis ilmu, malas untuk pergi berjumpa guru. Dia banyak kekurangan sebenarnya. Tetapi kita bersyukur kerana dipermudahkan setakat ini begini. Yang mana kita boleh ambil, kita ambil. Tapi jangan sekali-kali dalam hati kita cukup dengan ini, dan kita sentiasa berdoa untuk kembalikan balik duduk di dalam majlis yang sebenarnya. Boleh faham? Jangan rasa cukup dengan yang ada ni. Baik. InsyaAllah kita menyambung kembali pengajian kita, iaitu pada muka surat berapa? 97. Berapa? 97 Jawi. 97 kitab Jawi. 97. Ya, 97 kitab Jawi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Berkata penulis kitab, iaitu al-muallif Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Qala, dan sayugianya bahawa jangan engkau suka pada tiap-tiap waktumu itu, melainkan dengan bertambah ilmumu dan amalmu. Syekh Abdul Samad mengingatkan kita, sebagaimana yang diingatkan kepada kita juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, jangan kita ni ada perasaan suka pada hati kita dalam mengisi masa kita,
melainkan usaha untuk dapat perasaan itu, untuk Allah campakkan perasaan suka, melainkan iaitu pada apa? Suka kepada bertambah ilmu dan amal. Maknanya kita ni sebab perasaan suka pada sesuatu yang Allah suka ni pemberian daripada Allah. Tugas kita usaha untuk ada perasaan itu. Bagaimana? Pertama, tidak lain tidak bukan kita berdoa. Sentiasa berdoa, jangan lekang berdoa hatta sampai kita mati pun, sampai kita umur 60, 70, 80. Kalau tak dapat sekalipun, kita terus berdoa. Percayalah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan melihat. Kerana kita tak boleh persoal Allah nak bagi tu bila. Allah nak bagi bila tu cuma Allah tunjukkan tanda-tanda orang-orang yang telah Allah beri. Bagaimana kesungguhan dia, bagaimana doa dia, bagaimana amalan dia, bagaimana wirid dia. Itu yang perlu kita buat. Maka jangan, kalau boleh bila Allah dah campakkan benda tu dalam hati kita, rasa suka. Tak ada suka benda lain, tapi bersuka masa kita tu terisi dengan ilmu dan amal. Manakala selain daripada itu dengan perkara dunia, sekadar tanggungjawab dan sekadar kalau ada pun mencarinya kerana niat mengembirakan orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita. Memberikan kehidupan yang selesa, yang tidak melampau. Itu saja. Kerana itu pesan Syekh Abdul Samad Al-Bani pesan pada kita, dan jangan engkau suka pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah dunia dan kekayaan. Memang perasaan itu akan ada. Perasaan kita bila tengok akaun kita bertambah, contohnya ada projek-projek yang kita lakukan, ataupun saham atau pelaburan, setiap hari kita duk balik akaun kita. Naik, kita rasa suka. Betul tidak? Ada perasaan rasa suka bila duit tu masuk. Benda tu tidak berdosa. Tetapi kita jangan jadikan benda itu menguasai kita. Kerana itu kena latih supaya kita cinta. Sebab kalau Allah bagi ni, subhanallah. Buya pernah jumpa hamba-hamba Allah yang saleh, yang Allah beri rasa suka dia pada ilmu dan amal. Boleh faham tak? Cuba antum bayangkan perasaan antum yang suka kepada dunia sekarang ini yang bertambah kepada antum tu, Allah boleh tak ubah dia jadi suka pada ilmu dan amal? Boleh. Sebab Buya pernah jumpa orang-orang begini. Yang mana setiap hari membacanya, mencari gurunya masa ketika Buya belajar di Mesir. Sebab apa Buya nampak di Mesir? Sebab di Mesir tu digantungkan pada pelajar tu sendiri. Kuliah pun tidak wajib. Jadi boleh nampak dekat situ. Kerana itu bila ada yang bertanya pada Buya, Buya kata, kalaulah boleh, dibolehkan, dan kalau kita cuba usahakan, maknanya sebelum pergi ke Mesir tu pergi ke Yaman. Sebab apa? Di Yaman tu ditarbiah kita dengan undang-undang. Sehingga kita ada rasa timbul kasih kepada Allah dan Rasul. Jadi bila pergi Mesir itu, insya-Allah Allah pelihara. Sebab dekat Mesir itu bergantung sungguh pada diri pelajar tu sendiri, sama ada nak belajar atau tidak. Kalau ada pun yang belajar, contohnya yang lulus dengan cemerlang, takut juga di situ niat dia. Adakah niat dia untuk balik, guna sijil itu sekadar semata-mata tumpuan utama dia nak cari dunia dulu. Nak cari kerja, nak cari harta benda. Yang ni pun tak betul juga. Kerana itu, macam ada seorang hamba Allah di Mesir tu, ustaz, Buya beritahu sini nama dia Ustaz Khairul Nizam. Ustaz Khairul Nizam ni dah berbelah-belah tahun dah di Mesir. Silapnya dah 20 tahun agaknya. Wallahu ta'ala alam. Sampai ke tidak 20 tahun tapi agak lama. Sambung. Sekarang ni sedang sambung PhD dalam masa yang sama, talaqi dengan guru-guru. Dia berubah tu Buya nampak masa dia tahun 2. Sebab masa Buya di sana, Buya lompat tahun 4. Dia tu tahun 1, kemudian dia masuk tahun 2. Masa tu dia tahun 1, Buya sampai tahun 4. Kalau ikut umur dia dengan Buya, maknanya sepatutnya Buya tahun 1. Tapi takdir Allah, alhamdulillah, Allah pemudahkan ketika itu Buya dapat lompat tahun 4 setelah mengambil ujian.
Dia itu pula datang daripada secara normal. Bukan dia ambil ujian tak lepas tak. Dia tak ambil ujian tu. Dia datang secara normal, habis STA, dihantar ke Mesir. Jadi masuk tahun 1. Buya ingat lagi masa Buya mengajar di markas pelajar, dia belajar dekat situ. Dia belajar, dia datang dekat markas, belajar kitab. Masa tu Buya ajar, ingat lagi kitab Bidayatul Hidayah. Nampak dia biasa masa tu. Tapi bila tahun 2, berkat doa dia mungkin, jumpa para ulama, minta doa, tiba-tiba dia berubah tahun 2 tu. Dia punya semangat cinta dia pada ilmu luar biasa. Dia sanggup berjalan jauh, semata-mata nak cari ilmu. Dan dia beramal, Masya Allah, tabarakallah. Sehinggalah dia tu Allah pilih jadi mengajar di Masjid Azhar, salah seorangnya, Raja Malaysia, dan akhirnya sampai sekarang. Dia menyambung pula PhD Al-Azhar. Dia ambil master saja 10 tahun. Maka kerana itu kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur dia dan Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberi peluang kepada umat Malaysia ni khususnya menimba ilmu daripada dia. Sebab dia masih belajar, sambung belajar lagi. Dia orang Selangor. Gabungan Selangor dan KL. Untung antum. Mudah-mudahan Allah SWT. Tapi tak ramai sekarang yang macam tu. Mengaji sungguh. Sebab apa? Allah dah campak dalam hati dia rasa sungguh. Kerana itu bila ingat hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maknanya sesiapa yang Allah permudahkan jalan menuntut ilmu, siapa yang mengambil jalan menuntut ilmu, Allah permudah jalan dia kat syurga. Kerana itu dia pesan pada diri Buya dan antum semua kena ingat, jangan kena fikir tambah ilmu, tambah amal. Jangan kau suka pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah duniamu dan kekayaanmu serta kurang ilmumu dan amal. Maknanya redha ilmu tu kurang, redha amal tu kurang, yang penting dunia jangan kurang. Ini yang berlaku, betul tidak? Antum kita kena akui. Hatta kita yang dekat sini pun tak silap ada perasaan. Jangan malu untuk mengaku dalam diri kita. Tapi yang sepatutnya sebagai seorang yang betul-betul dekat dengan Allah, jangan kita ini redha dengan kurang ilmu kita dari hari ke hari, amal kita kurang, tapi kita nak dunia kita. Mungkin kita tak cakap macam tu, tapi perlakuan kita dan perasaan kita begitu. Tapi khair, dalam masa yang sama cuba menafikan benda. Minta doa pada Allah. Minta, ya Allah, permudahkanlah aku dunia supaya aku tidak mendambakan dunia. InsyaAllah Allah permudahkan. Ya? Ramai kita tengok orang-orang mengaji. Susah. Memang susah. Dia syukur pada Allah, Buya juga Allah beri ujian masa mengaji dulu susah. Bapa meninggal, ibu pula guru bahasa Inggeris. Ialah ada pencen, bapa pun pensyarah sebenarnya. Pensyarah di College Sultan Hassan Al-Bolkiah, pensyarah bahasa Arab. Duit yang ditinggalkan banyak, tapi nak takdir Allah duit-duit tu abang, sebab Buya nombor 7. Jadi semuanya diguna oleh abang-abang dan kakak-kakak. Tak salahkan pun, dia rezeki dia orang. Sebab dia orang tak buat pinjaman. Bapa Buya jenis tak suka pinjam. Tak mau pinjam. Ima dia orang dapat beasiswa, iaitu derma siswa, ataupun bapa Buya akan tanggung. Takdir Allah meninggal pula dia awal. Umur dia 61 dia dah meninggal. Yang mana bila dah meninggal 61, kahwin pula lewat, jadi anak-anak masih tak ada yang kecil-kecil. Bila meninggal ibu, jadi ibu pula menanggung pula abang-abang dan kakak-kakak. Sampai Buya tu agak susah sedikit. Tapi syukur pada Allah, Allah bagi. Sebab bila sekarang ni, bila Buya mengenang balik, subhanallah, kita tak jangka yang Allah nak bagi sekarang ni pada masa tu. Jadi kerana itu, bersangkalah baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bahasa yang sama, muhasabah diri kita, dosa-dosa kita dan sebagainya. Kerana itu, sebab orang bertambah ilmu dan amal ni, maka disebut lagi Syekh Abdul Samad, dia kata beliau, maka apa faedah hidupmu di dalam dunia pada bertambah hartamu dan hal umurmu tiap-tiap ketika itu berkurang.
Apa faedah? Kalau kita teliti dengan akal yang waras, duit makin banyak, tapi umur makin pendek. Betul tidak? Kita semakin mendekati mati. Hatta kalau kita dapat kumpul pun lah dalam usaha kita sampai 4 juta, 5 juta, mungkin 5 juta tu kita dah umur 70. Ataupun kita umur 60. Sepanjang hidup kita itu sibuk kita dalam mengumpul harta. Sedangkan ilmu kita tak mau kumpul. Amal kita tak mau kumpul. Kadang-kadang bila orang dengar begini, orang menganggap macam ini jenis-jenis tak nak maju. Bukan masalah itu. Masalahnya tanya diri kita, ada tak usaha kita untuk menambah ilmu dan amal? Cuba tanya. Sepanjang kita hidup. Mungkin kita bagi alasan macam-macam, nak kejut, nak saran, tak. Masalah yang antum tak timbulkan niat itu. Antum tak cuba dalam hidup antum, cuba bersungguh untuk menambah ilmu dan amal dalam masa yang sama dengan rezeki. Sebab semua tu Allah bagi. Ilmu Allah bagi, amal Allah permudahkan. Semuanya Allah yang permudahkan. Rezeki pun Allah. Antum sendiri sepanjang hidup antum 50, 40, 60 tahun, antum pasti Buya yakin antum ada terjumpa orang-orang yang Allah permudahkan rezeki dia. Dalam masa yang sama permudahkan ilmu. Permudahkan amal dia. Buya yakin antum ada nampak. Tapi kenapa tidak jadikan contoh itu kepada anda? Bukan tak suruh bekerja, tapi timbulkan dalam hati itu. Doa kita ada tak berkali-kali minta doa. Dan doa kita tu sungguh-sungguh ke minta Allah tambah ilmu, tambah amal. Cuba tanya diri kita. Kita sendiri kadang-kadang tak berdoa sungguh-sungguh. Betul tidak? Untuk Allah buka ruang mendapat ilmu. Untuk Allah buka ruang membuat amal. Yang kita sibuk, ya Allah, luar rezeki aku, luar rezeki aku, luar rezeki aku. Yang dimaksudkan situ khusus kepada rezeki dunia semata. Jujur dengan diri kita. Kita tak boleh lari besok hari kiamat. Allah akan tanya. Kerana itu disebutkan, ketika itu berkurang, iaitu umur berkurang. Kerana kekayaan dunia itu, tak kala engkau mati, tiada engkau bawa ke dalam kuburmu. Dan tiada bersama-sama akan dikau di dalam akhirat melainkan amalmu juga. Ini nak kena faham. Semua orang tahu benda. Kerana itu disebutkan nampak, tahu, masih tak cukup kalau mata hati itu tak nampak. Mata hati itu tertutup dengan nafsu dan syahwat. Kerana itu hidup kita di dunia ini memang kena mujahadah. Kena sentiasa mujahadah. Kena sentiasa istighfar. Kena sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena sentiasa muhasabah, memikirkan dalam kepala. Apa tujuan kita hidup? Min aina jitu? Kalau tidur malam, Buya pernah pesan dalam kitab Al-Ibadatu fil Islam. Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi mengatakan setiap malam kalau kau nak tidur, jangan lupa tanya diri kau, min aina jitu? Daripada mana aku datang? Aku ni dari mana sebenarnya? Daripada ilmu yang kita belajar, aku daripada Allah. Allah cipta. Aku daripada air mani yang hina. Ila aina adhab? Lepas ni aku nak pergi mana? Ke mana? Kepada Allah. Limadha khuliqtu? Kemudian tanya lagi, kenapa aku diciptakan? Aku ni Allah cipta dalam ramai makhluk ni. Allah cipta batu, Allah cipta gunung, Allah cipta binatang, Allah cipta tumbuh-tumbuhan. Aku ni Allah ciptakan sebagai manusia. Kenapa Allah ciptakan aku sebagai manusia? Apa yang Allah nak daripada aku? Maka teringat ayat kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku diciptakan, tidak aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Kalau kita detailkan lagi, bila kita menuntut ilmu, maksud dekat situ luas. Kalau pada maksud umum untuk menyembahku, yang membawa maksud untuk melakukan ibadah pada makna umum, untuk melakukan perkara-perkara yang aku suka dan aku redha. Itu aku cipta manusia untuk mereka buat apa yang aku suka, aku redha. Itu ibadah. Secara umum.
Kalau menyembah yang membawa maksud sembahyang itu nusuk, ibadah secara khusus. Termasuk juga di dalam itu. Itu yang Allah minta. Imam Ibn Abbas membawa maksud liya'budun dekat situ untuk membawa maksud apa? Iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Iaitu untuk dia mengenal, iaitu mengenal siapa? Mengenal aku. Aku cipta manusia ni sepanjang hidup dia tu supaya dia sedar aku ni Tuhan dia dan dia kenal aku melalui sifat-sifat. Tanya diri kita, setakat ni aku bagaimana? Adakah semua perkara yang aku buat adalah yang Allah suka dan Allah redha? Lebih-lebih perkara yang diperintahkan dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adakah aku dah kenal Allah? Setakat mana Allah aku kenal? Bagaimana perjalanan aku nak mendekatkan diri pada Allah? Kemudiannya yang terakhir sekali tanya, bimada na'buduhu? Dengan apa aku nak sembah Tuhan? Apakah alat yang Allah letak atas muka bumi ni untuk membantu aku agar aku boleh sembah Allah? Apakah asbab? Tadi tanya diri kita, dengan apa untuk aku menyembah Allah? Kenapa tanya begitu? Mungkin orang kata nak sembah-sembah je lah, semayang aja. Dekat situ membawa maksud, apakah asbab, sebab-sebab yang ada atas muka bumi? Masjid sebabnya, Al-Quran, mukjizat terakhir sebabnya, para ulama asbabnya, ilmu yang kita dapat daripada mereka asbabnya, banyak asbab. Kenapa kita tak cuba benda tu? Kerana itu dalam ilmu ni, selamat kita, Allah akan permudah sungguh di akhirat. Antum bila menuntut ni, jangan lupa pasang niat untuk menyampaikan. Sebab dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, qala Rasulullah SAW, khairukum man qala Rasulullah SAW, innal malaikata, sebab orang-orang yang muallim, orang yang mengajar ilmu ni, mengajar kebaikan ni, antum, ya Allah, satu nikmat yang besar Allah bagi, iaitu apa dia? Qala Rasulullah SAW, innal malaikata tusalli ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah sesungguhnya para malaikat itu dengan izin Allah sentiasa dia itu berselawat ke atas siapa? Ke atas guru-guru yang mengajar kebaikan. Ke atas orang-orang yang mengajar kebaikan. Orang-orang berilmu yang mengajar kebaikan. Apa maksud selawat daripada para malaikat? Iaitu istighfar. Dua maksud di situ. Ad-du'a wal istighfar. Dia mendoakan kita dan beristighfar. Memohon Allah ampunkan. Antum bayangkan, bila antum atau anak-anak antum dipermudahkan untuk sentiasa mengajar kebaikan kepada manusia. Lebih-lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kan itu antum kena ada niat dan kesungguhan. Minta Allah jadikan anak-anak kita itu hamba-hamba Allah yang saleh di kalangan para ulama. Kan itu kalau antum perasan apa yang Buya ambil daripada guru-guru Buya, bila Buya tahnik anak tu, Buya akan doakan apa dia? Allahumma ja'alhum minal ulama'ul amilin. Mungkin mak bapak dia tak teringin, mungkin wallahu a'lam, tapi Buya mendoakan sebab Buya tahu itu yang terbaik. Buya kata apa? Allahumma ja'alhum minal ulama'ul amilin. Allahumma ja'al hadzal maulud minal ulama'ul amilin, minal ulama'il amilin. Jadikanlah kelahiran ini, yang anak yang lahir ini di kalangan para ulama yang beramal dengan ilmunya. Maksudnya orang-orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmu. Mukhlisina ala wajalin azim. Dan Buya sebutkan sebagaimana dia ajar kepada Buya, guru-guru Buya, mukhlisina ala wajalin azim. Dan jadikan dia itu di kalangan orang-orang yang ikhlas dalam keadaan merasakan haibah Allah. Ala wajalin azim. Iaitu ikhlas dalam keadaan dia itu nampak kebesaran Allah. Mukhlisin ala wajh. Sebab apa? Kalau dia mukhlisin dalam keadaan dia nampak kebesaran Allah, maka dia akan jadi wali bin awliyaillah. Dia akan jadi kekasih di antara kekasih-kekasih. Kalau dia sekadar ikhlas saja, tapi
Perasaan dia tidak nampak sebab dia tidak ada ilmu. Dia tidak nampak kebesaran Allah. Dia tidak mengenal sifat-sifat Allah. Maka dia mungkin menjadi orang-orang yang soleh. Tapi susah nak mendapat kepada tangga kekasih Allah. Ala wajlin azim. Wa min huffazil Qur'anil Karim. Dia doakan dan jadikan mereka itu di kalangan huffazil Qur'anil Karim. Di kalangan orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Subhanallah. Betul tidak kalau Buya nak tanya antum? Memang ada di kalangan manusia yang tak teringin macam tu. Bahkan dia risau kalau anak dia ke arah agama sebab takut tidak dapat rezeki. Dulu pernah tak Buya beritahu pada antum? Yang orang duk bergantung SPM, orang duk bergantung macam-macam. Cuba tengok ujian yang Allah bagi ni. Kalau Allah bagi lagi dahsyat, ada orang boleh ambil SPM. Ada orang boleh bergantung pada benda tu. Bukan Buya kata benda tu tak bagus. Tak apalah. Dia nak ambil. Buya pun ada ambil dulu. Tapi nak beritahu, jangan merasakan bila kita kerja dengan kerajaan tu, rasa terjamin hidup kita. Kadang bila dah berlaku COVID ni, mujur kerja dengan kerajaan. Antum pernah tengok tak kisah-kisah kerajaan-kerajaan terdulu yang Allah lingkupkan? Habis. Jangan terlalu yakin. Yang perlu ada syukur kalau Allah pemudahkan antum kerja dengan kerajaan, rezeki antum terjaga. Khair. Alhamdulillah, cukup. Jangan rasa takabur. Jangan rasa kita ni hebat sangat. Jangan pandang orang yang lain tu, dulu tak suruh belajar, suruh ambil SPM, tak mau. Padan muka. Wah. Macam lupa je Allah ada kat situ. Macam lupa je Allah melihat. Mana? Kan itu disebutkan iaitu para malaikat beristighfar dan mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia. Begitu juga Quran. Anak-anak kita yang mengajar Quran, kita yang mengajar khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jangan setakat ambil sikit aja, tapi insya-Allah termasuk juga yang mengajar tajwid, yang mengajar keindahan Quran. Tapi fokus dia yang utama dekat situ kalau kita lihat urut hadis, fokus utama maksud dekat situ iaitu memahami Al-Quran. Itu yang paling utama. Dia belajar tafsir Quran, dia memahaminya dan dia mengajarkan. Termasuk juga orang-orang yang mengajar tajwid, mengajar membaca. Sebab itu permulaan pada memahami Al-Quran, iaitu belajar dulu baca Quran. Nah, apa yang antum nak lagi? Malaikat mendoakan. Dia bukan manusia yang kita jumpa, kita tak pasti baik ke tak baik mendoakan kita. Dia malaikat yang tak pernah ingkar kepada Allah. Makhluk yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah. Jangan mendoakan kita. Hatta sekarang ini, para malaikat bersama dengan kita. Cuma kita tidak dibukakan hijab. Mereka memohon kepada Allah agar menurunkan rahmat kepada kita yang duduk dalam majlis. Kerana itu, kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya macam Buya cakap tadi, yang mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Antum sekarang hadis yang sahih, sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Apa maksud menghamparkan sayap? Dengan izin Allah, apabila malaikat menghamparkan sayap, membawa maksud turunnya rahmat Allah. Pada siapa? Pada antum. Dan pada semua penuntut ilmu. Semua tu nampak. Tapi ada yang nampak excited, ada yang nampak tak ada rasa apa. Ini masalah hati. Kita kalau nampak benda tu, betul-betul kita nak, Allah akan mudahkan. Percaya.
Buya ingat masa Buya pergi Yaman dulu kan, Buya ada cerita. Buya pergi seorang-seorang. Sampai ke airport. Bila sampai airport ni, dengan bahasa Arab pun tak tentu arah, tapi Buya nak menuntut ilmu. Berkat doa ibu, Buya, dan guru-guru Buya ketika di Malaysia masa tu, Allah permudahkan. Sampai-sampai airport, pasport Buya hilang. Bukan hilang, pasport tu dirampas. Saja dia orang itu nak membuli. Buya seorang pula, dengan jubah putih dah berabuk. Pakai kopiah. Padahal Buya pelajar cemerlang sekolah Buya. Boleh semak sekolah Samtar tu. Sekolah ada nama tinggi Tengku Abang Rahimah. Tahun bila Buya tak ingat, 97 ke 98? 97 ke 96? Buya pelajar cemerlang Samtar. Pelajar paling cemerlang Samtar. Ketua pelajar. SPM cemerlang. Masya Allah, semua bagus. Tapi masa tu Buya ambil jalan pergi mengaji pondok Yaman, Hadramaut, yang tak ada sijil ketika tu. Sekarang ni dah keluar sijil lah. Masa Buya tak ada sijil. Tu pasal kalau ada orang tanya betul ke mengaji Yaman, sijil ada? Tak ada. Buya mengaji ke pondok. Seorang yang saudara mara semua macam tak berapa setuju. Sebab apa? Sebab seorang yang maknanya dari sudut akademik dia berjaya. Kalau Buya masuk Universiti Malaysia masa tu, Masya Allah. Sebab Buya takraw, Buya dapat peringkat negeri Selangor. Apa ni peringkat negeri sekolah Selangor, kila terbaik Selangor, nombor 3. Bukan nombor 1 lah, nombor 3. Nah, kurikulum. Pidato bahasa Arab Buya yang masuk, pidato bahasa Melayu, Johan kedua-duanya, peringkat negeri Selangor. Sehingga Buya diwakilkan untuk lawan negeri ke negeri. Memang kalau nakkan, tapi itu Allah Subhanahu Wa Taala atur. Terima kasih pada abang-abang Buya yang memberi semangat ke arah itu. Sebab bagi dia orang, sepatutnya seorang anak yang cerdik, seorang anak yang cemerlang tu mesti disalurkan kepada menuntut ilmu yang tiada di situ kecuali keinginan kepada Allah dan Rasul. Inilah yang nak digunakan bagi memimpin umat. Diputar-putarkan. Sebab bila kita tengok anak aku ni rasa dah tak bagus dah ni, dah tak cerdik dah ni, suruh ngaji agama je lah. Masya Allah, mana ni? Mentaliti apa kita guna? Kenapa kita pandang agama kita sampai macam tu? Astagfirullah. Antum perasan tak? Faham tak Buya cakap ni? Kalau faham, angguk. Dah lah, susah nak kuliah kat sini ni. Tak puas. Jadi kerana itu. Tapi subhanallah, Allah permudahkan. Buya sampai terlepas tiket. Sebab tiket tu dia bersambung. Tiket sampai ke Mesir, Mesir ke Yaman, Yaman ke, daripada Yaman Sana'ah ke Sayun. Dia bersambung tiket tu. Dan dia ada waktu dia. Dia dekat airport tu lah memang ada pelajar dekat Jamiah Iman, tapi Buya pun tak tahu nak pergi mana. Ni nak kata masa tu Buya menangis lah. Tak tahulah ni kalau mati-mati katak dengan pasport tak ada. Kalau orang tangkap Buya buat jual jadi pengemis ataupun buat jadi buruh kasar, boleh je. Sampai Buya terfikir ni aku agaknya duduk kat sini lah cari rezeki. Dah tak tahu dah. Takdir Allah, Buya berdoa, ya Allah, aku nak pergi menuntut ilmu, ya Allah, pemudahkan aku, ya Allah. Takdir Allah, satu flight sampai daripada mana Buya tak tahu. Pilot tu berjalan dengan bidadari pula. Pramugari dia. Jalan. Dia tengok Buya seorang-seorang. Sebab orang dah tak ada kat situ. Buya seorang-seorang je. Dengan baju tahu Buya lusuh. Dia pun tengok, dia pun datang. Dia pun cakap, Assalamualaikum. Dia cakap, Waalaikumsalam warahmatullahi. Why are you crying?
Are you not from here? Oh, dia cakap bahasa Inggeris. Buya masa tu reti lah juga bahasa Inggeris. Nenek Umi kan guru bahasa Inggeris. Tapi gitu-gitu je lah. I'm from Malaysia. Kata, I'm from Malaysia. Kata, why are you crying? Kenapa nangis? Mula-mula dia cakap Arab juga. Buya pun cakap-cakap, dia pun campur lah. Jadi Buya kata, my passport. My passport with him. Buya cakap macam tu. Bila dia tahu, dia dengar tu, dia dah tahu. Dia dah tahu sebab dia orang Yaman situ. Dia tahu perangai orang kat situ. Kadang membuli. Dia kata, UAE. Marah dia. Dia pergi. Dia pun cakap-cakap orang tu, ni orang nak pergi. Sebab Buya beritahu Buya nak pergi Seun. Dia tahu tempat habaib. Dia pun pergi, dia marah-marah, dia bagi. Orang tu gelak-gelak bagi pasport. Buya tengok sakit hatinya lah, ya Allah. Lepas tu dia bagi kat Buya. Lepas tu Buya kata thank you. Tapi Buya sedih juga. Dia kata, why are you still sad? Dia kata, why are you still sad? Sad. Maknanya sedih. Dia kata, Buya pun cakap lah. Buya pun tak ingat benda, tapi masa tu jadi terror pula bercakap. Dah kelang kabut. My flight is gone. Buya cakap is gone. Dia kata nak pergi ke mana? Dia kata Buya tunjuk tiket Buya tu. Dia kata sebab dia dah tahu dah Buya cakap Seun tu. Dia nak tengok tiket je. Dia kata dah terlepas ni. Kalau nak beli kena beli dalam $200. Buya bila dengar $200, mana ada duit? Tak ada duit. $200. Buya yang ada pun masa tu tak ingat, tinggal $70. Susah Buya. Dia ajak pergi tidur rumah dia. Besok baru pergi. Buya kata, ya Allah, aku ni tak kenal orang ni. Entah pembunuh bersiri ke, entah perogol bersiri ke, aku pun tak tahulah. Kita pun tak tahu. Tawakal aja Buya. Ikutlah dia duduk rumah dia apa sebagainya. Dia layan Buya makan. Bila sampai rumah dia ada isteri, dia anak dia, lega sikit. Ni orang okey lah ni kot. Buya duduk kat ruang tamu, tidur kat situ. Besoknya tu dia pergi jumpa. Dia bawa pergi jumpa ada orang Malaysia. Lepas tu dia uruskan. Lain kali Buya pergilah. Pendek cerita Buya sampai Seun. Nak mengaji. Sampai Seun pula dah waktu yang lain. Jadi dah Buya pun tak tahu nak pergi ke Tarim macam mana. Dia sampai Seun. Duit dah tak berapa. Dah tak ada dah. Tinggal sikit. Lain kali jalan-jalan nampak ada muka orang Malaysia. Buya pun angkat tangan aja. Dia pun pergi kat Buya. Dia kata orang Malaysia ya? Katanya saya orang Malaysia. Kata, dia pun bunyi dah macam Indon. Padahal dia orang Malaysia. Sebab orang Malaysia tak ramai. Orang Indon ramai. Jadi dia duduk dengan pelajar Indon. Nama Ismail Jufri. Dia pun bawa Buya. Dia kata, Ana daripada sana. Lega Buya. Sampai tarikh. Ni nak kata Allah SWT pemudah. Dekat Yaman tu, zaman Buya tak ada bank. Warga tak boleh hantar duit. Semua tu makan yang ada kat situ. Tapi Alhamdulillah lah. Okey lah. Telefon pun tak ada masa tu. Telefon handset tak ada semua. Tapi nak kata perjalanan itu, menuntut ilmu. Sesiapa pun. Mungkin ada yang lebih lagi. Cerita dia lebih dahsyat dalam menuntut ilmu luar biasa. Bagaimana ulama-ulama terdahulu. Masya Allah. Dia sekadar kongsi tu nak beritahu. Percayalah. Allah Subhanahu Wa Taala akan pemudah. Kerana itu, bagi orang yang menuntut ilmu, malaikat akan mendoakan dia sentiasa keselamatan ni. Malaikat akan mendoakan, mengistighfar. Yang seronok tu istighfar tu. Malaikat minta Allah ampunkan kalau ada dosa-dosa. Itu pasal Buya beritahu, para ulama ni dia tidak maksum. Tapi ulama yang betul-betul telus dan dia beramal, dia tidak maksum. Tapi kalau dia terlaku dosa, kalau dia tersilap atau sebagainya, Allah akan permudahkan untuk mengampunkan dia. Sebab didoakan dan diminta oleh para malaikat untuk Allah mengampunkan. Kalau dia tersilap pun macam buat lauk tawar je, tak jadi racun. Kan itu syukur. Kan itu usahalah. Usaha. Antum ni pun boleh usaha, boleh jadi alim. Kalau betul-betul nak mengaji lah. Kalau betul-betul aduh, Buya nak mengaji dengan Buya setiap hari. Betul lah ada jumpa macam tu dekat dunia. Umur-umur macam kita ni pula. Memang susah lah. Jadi guru pula sebesarlah nak susahkan ke tidak ni. Nak ngajar ke tidak ni. Tak. Baik. Kemudiannya banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Antaranya kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW tentang para malaikat yang Buya boleh kongsikan kat sini, iaitu para malaikat ni, para penuntut ilmu ni, bila dia duduk dalam majlis ilmu, ada dalam satu riwayat, ada malaikat yang mengadu kepada Allah. Apa dia mengadu kepada Allah? Dia kata ada di kalangan mereka, apabila Allah SWT memerintahkan para malaikat mengembangkan sayap, turunkan ketenangan kepada mereka, turunkan rahmat kepada mereka. Ketika itu ada malaikat yang mengadu kepada Allah, ya Allah, ada di kalangan mereka ni yang duduk dalam majlis tu, yang tak ada niat pun nak menuntut ilmu. Dia ikut kawan dia ke apa ke agaknya lah, duduk dalam majlis tu. Singgah ataupun duduk, tak ada niat nak menuntut ilmu. Tapi disebab barakah majlis itu, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, berkata pada para malaikat, hum qaumun lam yashqa jalisuhum. Percayalah, orang-orang yang ikhlas ada dalam majlis ilmu tu, orang-orang, kalau hum qaumun lam yashqa jalisuhum, di situ para muhaddisin memaksudkan orang yang mengadakan majlis itu. Kaum yang mengadakan majlis itu adalah kaum yang mana sesiapa pun duduk dengan dia tidak akan berakhir dengan kecelakaan. Akan terselamat. Sebab dekat dengan kaum itu. Kaum yang nakkan kebaikan tu, yang sentiasa hidupkan majlis ini. Itu pasal Buya kadang bila tengok, antum kena faham, kadang-kadang macam Syekh Nuruddin, Habib Omar, banyak orang khidmat dengan dia. Kerana apa? Nak duduk dalam kaum itu. Itu yang dipanggil kaum. Maknanya seorang dia tak, kadang-kadang guru-guru ni dia tak ada pun minta, kalau kita tengok kadang ustaz-ustaz yang berdakwah dari dulu sampai sekarang. Tapi sepatutnya kita tawadi apabila ulama tu makin banyak, masih banyak. Tawadi untuk khidmat pada ulama tu supaya antum masuk dalam majlis, dalam kaum itu. Kaum yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan itu ada yang pakai yang uruskan kamera, ada yang menguruskan IT, ada yang menguruskan program, ada yang menguruskan makanan. Ini semua ini termasuk dalam kaum. Allah kata kaum ini, siapa yang duduk dengan dia tidak akan berakhir dengan kecelakaan. Syukur bila Allah permudahkan. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah Allah pilih insya-Allah. Walaupun tidak kat mana, Buya pun tak alim mana. Rezeki antum dapat guru tak berapa nak alim. Akhir. Tapi sekurang-kurangnya Allah SWT memberikan kita perjalanan yang cukup baik setakat ini. Dan antum kena bersungguh untuk membesarkan lagi, menyebarkan lagi, supaya orang lain juga mendapat manfaat. Kerana itu, kalau kita lihat, banyaklah hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjurus kepada kesan orang-orang yang menuntut ilmu tu di hari kiamat. Sebagaimana yang Syekh Abdul Samad Al-Falimani kata, ilmu tu, ilmu dan amal itulah yang bantu kita besok di hari akhirat. Kemudiannya banyak lagi, contohnya amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan. Contohnya macam satu hadis Rasulullah SAW, Buya datangkan kat sini daripada Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu. Sebab disebut kat sini, di dalam akhirat melainkan amal mujur, iaitu ilmu dan amal. Sebab ilmu amal ni dia kena sekali. Dia tak boleh asing-asing. Tapi pemula dia ilmu. Tapi ilmu tu takut tak bermanfaat kalau tak ada amal. Kena ada tu. Kalau amal pula kita dah beramal, bila kita dah menuntut ilmu, kita beramal pula, Allah Subhanahu Wa Taala akan permudah kita. Cuba tengok ya. Satu hadis ni, dia dah lihat kepada sanad dia, Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam silsilah as-sahihah. Maka hadis ini Nabi SAW bersabda, innal abdal mu'min idza kana fil inqita' min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia dah nak terputus daripada dunia, nak pergi ke akhirat, maknanya nak meninggal, nazala ilaihi malaikatu minas sama', malaikat akan turun daripada langit, baydul wujuh,
malaikat yang wajahnya cukup putih, sinar. Kana wujuhum ka'anna wujuhum asy-syams. Seolah-olah wajah mereka itu ka'anna wujuhahum asy-syams. Asy-syamsu. Seolah-olah wajah mereka itu seperti matahari, sinar matahari. Cukup cahaya. Subhanallah, bagi orang yang beriman, yang berilmu dan beramal ini, malaikat akan turun bersama dia apa? Ma'ahum kafnun min akfanil jannah. Allah, mudah-mudahan Allah maja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan dalam kalangan itu. Malaikat akan turun dengan kafan daripada syurga. Ini hadis sahih, tidak ada khilaf pada hadis ini. Dia akan bawa kafan daripada syurga. Kita mungkin tak nampak dia kafankan. Mungkin yang kita nampak zahir dikafankan dengan kain kita yang biasalah. Tapi hakikatnya di sisi Allah, yang kita tak nampak, dikafankan para malaikat dengan kafan daripada syurga. Wahanutun min hanutil jannah. Dan malaikat datang dan mewangikan dia dengan wangian syurga. Kita nampak pakai buhur, pakai kemian, dah. Hakikatnya di sisi para duduk bersama jenazah itu, sejauh mata memandang ramai. Allah. Yang akan perasan benda ni mayat tu lah. Orang yang mati tu, roh dia akan perasan. Dan mereka akan berkata apa dia? Fayunadi munadin fis sama' an sadaqah abdi fa'afrishuhu minal jannah. Maka mendengar suara-suara daripada langit yang mana suruh dihamparkan mayat itu dengan hamparan syurga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan dia pakaian syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan nampakkan dia pintu syurga dia. Dia akan nampak pintu syurga yang dia nak masuk. Qala fayatihi min rawhiha wa tibiha, dan akan datang wangian syurga, bauan syurga. Wa yafsah lahu fi qabrihi madda basari, dan akan diperluaskan dia kubur dia itu sejauh mata memandang. Luas. Di alam barzah itu. Luas. Tak teringinkan antum kita nak mati semua ni? Qala, kenapa orang ni dapat macam ni? Dia tak cukup setakat itu. Dia akan duduk dalam kubur dia. Kemudiannya qala, kata Rasulullah SAW, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Ketika itu dia akan dapati ada tiba-tiba seorang lelaki yang datang, wajahnya cantik, wajahnya baik, lawa, sejuk mata memandang. Orang dalam kubur dia akan nampak pemuda datang. Seorang pemuda. Bukan setakat itu saja. Hasanul thiyab, elok pakaian. Tayyibur rih, bau yang wangi. Fayaqulu, lelaki ini akan berkata pada orang dalam kubur, hamba yang beriman, berilmu dan beramal ini. Lelaki ini akan berkata, abshir billadhi yasurruk. Bergembiralah dengan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kau dan mengembirakan kau. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Aku nak beritahu pada kau, inilah hari yang mana telah dijanjikan untuk kau. Fayaqulu lahu man anta. Orang yang beriman, berilmu dan beramal ini akan memandang lelaki yang cantik itu dan mengatakan, kau siapa? Mana anta? Fawajhukal wajhul yaji'u bil khair. Mayat ni akan kata apa? Sebab wajah kau ni wajah orang yang datang dengan kebaikan. Maknanya wajah baik, orang baik. Kau siapa? Fayaqulu, lelaki ni kata apa? Ana amaluka salih.
akulah amal kau yang saleh. Akulah amal kau yang saleh. Nah, ni lah yang antum buat insya-Allah selama ni. Tak perlu kira, tapi Buya yakin tak banyak sikit amalan-amalan antum. Cuba buat bagi dia cantik semua. Supaya besok dia bangkit. Ini hadis yang sahih. Dia akan teman kita dalam kubur nanti. Sampai mayat tu kata apa bila dengar? Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Sampai dia berdoa, ya Allah, cepatkanlah kiamat supaya aku dapat jumpa ahli keluarga aku. Maknanya seronoknya nak beritahu apa yang dia dapat dalam kubur. Allah. Ini amal soleh. Yang antaranya wirid-wirid antum, sedekah jariah, membantu di antara satu sama lain. Lebih-lebih macam majlis ilmu kita ini. Apabila kita usaha masing-masing nak buat yang terbaik, Allah syukur. Bagi orang yang Allah permudahkan ke arah itu, syukur. Jangan lemah semangat. Jangan ghostan, orang panggil ghostan. Kalau lemahnya kita terpaksa ghostan, jangan ghostan aja. Dia biar jadi go ahead ghostan, go ahead ghostan, go ahead ghostan. Macam Pirami cakap. Tapi tak elok juga kalau boleh go ahead. Baik. Kemudiannya apa? Quran yang antum baca ni. Antum ni Allah pemuda membaca Al-Quran. Kalau kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Al-Quran. Kita tengok qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daripada Buraidah anna al-Quran yalqa sahibahu yawm al-qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajul syahid. Ini diriwayatkan juga dalam Jami' As-Saghir oleh Imam As-Sayyuti. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dan Imam Busiri mengatakan hadis ini hadis yang baik, sanadnya yang baik. Dalam silsilah sahihah juga ia merupakan hadis yang sahih. Maka disebutkan bahawa sesungguhnya hari kiamat nanti Al-Quran itu akan mendatangi tuannya. Start daripada bila? Start daripada kubur dia dikorek. Kan rajul syahid. Imam Sayyuti kata dia akan datang, rupa dia macam lelaki yang bertukar warna. Bukan buruk, tidak. Tapi nak kata, kan orang-orang yang selalu bangun malam, antum perasan tak? Kalau dari segi sains lah, dari segi sains. Kadang-kadang kalau orang yang selalu berjaga malam, dulu masa kita liqah mahabbah, Ustaz Azam pun pernah beritahu benda ni. Ada kadang orang selalu bila bangun malam, mengambil wuduk sentiasa, wajahnya akan pucat sedikit. Boleh faham tak? Pucat. Disebut mutaghayyirul laun. Eloklah. Kemudiannya, lelaki ni pun akan berkata. Maknanya yang pertama tadi lelaki yang datang, kalau hadis yang itu tadi amal salih. Ulama kata, ianya satu orang lelaki yang menggabungkan Al-Quran dan amal salih. Ada sebahagian kata tidak. Didatangkan dua orang pemuda. Satunya Quran dan satunya amal salih. Tapi yang kuatnya kata satu. Sebab apa? Membaca Al-Quran itu juga amal salih. Cuma yang mengatakan dua kerana apa? Sebab Quran ni lebih istimewa. Maka dikhususkan. Tak apalah. Yang penting ada. Dia akan cakap pada mayat itu. Kita ni sok, amin. Dalam kubur besok. Dia akan kata apa? Hal ta'arifu ni. Kenal aku tak? Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat gitu. Kenal aku tak? Fayaqulu ma'arif. Mayat akan cakap apa? Aku tak kenal kau siapa? Ma'arifu, aku tak kenal kau. Fayaqulu lahu. Maka akan dikatakan pada dia, ana orang lelaki yang datang ini akan berkata, ana sahibukal Quran. Aku sahabat kau Al-Quran. Allah. Ketika itu
Dia gelar diri dia dengan kita tu sahabat. Maksudnya sahabat dekat situ yang membawa sentiasa mendampingi kita. Jadi tengok, antum jadikan Quran sekarang sahabat ke ataupun hiasan dalam malam hari? Cuba tanya diri kita. Ana sahibukal Quran alladhi azma'tuka fil hawajir wa ashartu lailat. Allah, dia kata apa? Akulah sahabat kau Al-Quran yang menyebabkan kau selalu haus. Tak tekak kau bila membaca aku. Yang menyebabkan kau berjaga malam sebab membaca aku. Tengok situ. Para ulama kata, cuba tengok. Kita baca Quran macam mana? Kan bila kita baca kadang kering tekak kita kan? Jadi antum kalau baca Quran makin kering ke macam mana? Antum baca ada tak sampai macam ni? Ada Ustaz, tapi tak banyak. Sebab saya baru belajar, jadi bismillah tu saja dah ulang berkali-kali sampai haus saya Ustaz. Okeylah tu. Tengah belajar kan? Teruskan lagi. Dan jaga malam sebab membaca Al-Quran. Bangun malam pukul 3. Mata dalam keadaan mengantuk membaca Al-Quran. Juzuk pertama, juzuk kedua. Kita jadikan dia peneman kita. Dia akan datang jumpa kita balik besok. Yakin Nabi tidak berdusta. Kemudiannya, hadis ini panjang, maka disebutkan akhirnya apa? Fayu'tal mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Lelaki ini nanti akan diberikan sebelah kanan dia apa ni orang panggil kemegahan. Kalau mulk ni maksudnya kerajaan, maknanya kekuasaan, kehebatan. Kanan dia, kiri dia diberikan dengan istilah maknawinya kekal dia, pengekalan dia dalam kebaikan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diletakkan kat kepala dia mahkota. Yang seronoknya wa yuksa walidahu hullatain la yuqawwamu lahuma ahlud dunia. Yang seronoknya kat sini, kedua ibu bapa dia diberikan kepada mereka itu hiasan pada badan mereka yang tidak pernah kau akan jumpa di dunia, seperti cantiknya seperti hiasan. Yang seronoknya ketika tu, mak bapak dia ni cakap apa? Fayaqula ni, mak bapak dia ni, yang mungkin tak tahu apa ni, tiba-tiba malaikat datang pakaikan dia macam tu. Fayaqula ni, bima kusina hadhi. Sebab apa kita orang dipakaikan ni? Apa amal kami kah tak ada beramal sangat? Tengok jawab malaikat. Fayuqalu, dikatakan pada kedua ibu bapa ni, bi akhri waladikuma al-Quran. Sebab anak engkau itu yang menjadikan Quran, mana memegang Al-Quran, maka syafaat dia dapat pada kau. Masya Allah. Sebab kita membenarkan anak kita. Mungkin kita tak dipermudahkan. Jangan faham hadis ni maknanya, kalau macam tu lega lah. Dah, jangan begitu. Tapi maksudnya kita istighfar, memohon ampun pada Allah. Ruginya kita dulu tidak belajar Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Tapi jangan berhenti. Kita usaha anak-anak kita tu. Dan jangan set dalam kepala kita, anak-anak aku lepas lah. Dah. Maksudnya yang ini memang Allah akan bagi. Tanpa niat yang begitu. Ibu ayah akan dibagi apabila anaknya sentiasa ditemani Al-Quran. Kerana itu bila kita dapat anak yang saleh atau kenalan yang saleh, dia akan memberi syafaat besok hari kiamat. Kerana itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, akthiru min ashabis salihin fa innahum yanfa'una yawmal qiyam. Berbanyakkanlah bersahabat dengan orang-orang saleh. Lagi-lagi kalau orang saleh itu orang-orang yang sentiasa membaca Quran itu, sentiasa beramal itu pula di kalangan ahli keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, sepupu kita, mungkin menantu kita, kena syukur. Kena syukur pada Allah.
Jangan buat musuh dengan mereka. Syukur. Kenapa kita begitu sombong duduk atas muka bumi ni? Kan itu ya Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan. Sesiapa yang kadang-kadang diuji Allah begitu. Kan itu sebab manfaat dia cukup besar. Cukup besar. Terutama kamu ni, kita ni semua, mak bapak. Kita semua kebanyakan sini mak bapak semua. Itu pasal yang tak kahwin lagi kahwin. InsyaAllah mudah-mudahan dapat rezeki dan tarbiyah mereka. InsyaAllah Ilyas jangan putus asa. Kahwin. Cari. InsyaAllah. Macam Mak Nur dah ada anak dah. Tak bolehlah cari lain ni. Ya khair, doakan insya-Allah. Tapi kalau di masa akan datang Allah permudahkan, ya khair. Kita doakan, jangan kata apa ni. Jangan begitu. Tunggu pokok tumbuh. Hijau aja atas kubur tu, jalan. Apa lagi? Saja Buya nak gembirakan. InsyaAllah Allah cucuri pada isteri Mak Nur. Mudah-mudahan dia dulu jadi isteri yang salihah insya-Allah. Dan kalau ada sedikit dosa-dosa Mak Nur, ampunkan isteri. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati. Mudah-mudahan Allah bangkitkan apa ni si Mak Nur dengan Mak Nur hari kiamat besok sama-sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semua kita begitu juga. Ya. Baik. Maka itu Al-Quran. Sampai mak bapak pun dapat sekali. Was'at fi darajatil jannah. Maka akhirnya dinaikkan mereka itu pada darjat syurga. Dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah menja'alna min ahli al-Quran. Amin. Amin. Jadikan kita daripada kalangan ahli Quran. Amin. Min ahli amal salih. Amin. Daripada kalangan amal salih. Amin. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita kalau guru kita atau sesiapa yang mentarbiah kita, jangan sibuk dengan perasaan kita. Bersangka baik selalu. Kalau guru kita cakap serius, dia nak tengok kita ni bulat ke tidak ambil dia. Sabar ke tidak. Masanya panjang. Jangan kata sampai bila nak uji, saya dah tua dah ni ustaz. Dah masa muda dulu asal kau tak cari. Dah tua baru jumpa ni. Sabar pun lah. Tekak kepala kau kan. Kan dia keluar bahasa Melaka. Syukurlah, Alhamdulillah. Ada orang sampai mati tak jumpa. Alhamdulillah. Baru ni buat istimak yang dengan alumni anak-anak murid Buya yang mengaji kat Yaman balik apa semua. Ramai juga. Yang laki, yang perempuan. Yang laki tapi dia orang kata perempuan pun ada. Buya pun tak tahu. Rasanya perempuan tak pernah hantar lagi ke Yaman. Jadi masing-masing faham dah. Faham. Dia orang nampak. Kenapa lah Buya garam itu hari. Tapi dia orang pada level dia orang lah. Dia orang tu Allah pilih. Buya tak boleh nak suruh duduk dekat dengan Buya je. Dia orang tu kena berdakwah. Kena pergi merata. Dakwah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan dia orang. Doakan mudah-mudahan mereka itu menjadi pendakwah, menyebarkan agama Allah. Minta Allah pelihara mereka daripada ujian dan sebagainya. InsyaAllah. Amin. Buya teringat seorang anak murid Buya tak balik-balik lagi sekarang ni. Dulu dia nak sangat khidmat. Tapi dia tak balik-balik. Yang ni kat Mesir. Doakan tu Ustaz apa tu? Ustaz Syukri. Siapa yang kenal Ustaz Syukri? Ustaz Syukri. Syukri Sajimen. Dia orang Johor. Ustaz Syukri ni kat sana. Mengaji lagi. Dia dah rasa lazat nak mengaji. Tak balik-balik dia. Belum balik lagi. Tak apa. Biar dia mengaji. Tak apa bila pun dia nak mengaji. Dia ni sampai sekarang tak kahwin lagi. Setakat ni lah Buya dengar tak kahwin lagi. Sebab apa? Sebab dia masa mengaji-mengaji ada guru-guru yang cakap tanggungjawab kahwin ni. Sebab bila dah kahwin ni macam-macam. Jadi dia takut nak kahwin. Sampai sekarang tak kahwin lagi. Dia takut. Yalah ujian banyak. Sebab bila kahwin ni kan isteri, adik-beradik isteri. Lagi apa? Mertua, pak mertua. Sedara mara pak mertua, adik-beradik pak mertua, adik-beradik mak mertua. Bila dah kahwin ni dah makin besar. Jadi macam-macam opinion ada. Pening kepala dia. Nampak dia takut pening kepala dia. Kang heboh nak raih ni, yang ni kan kecil hati pula. Nak kena ni, kena. Bila nak berdakwah? Bila nak buat macam-macam? Bila nak baca buku? Buya bila dengar dia cakap tu, Buya faham. Terpulanglah pada kamu. Cuma Buya nak kata kahwin ni sunnah. Mudah-mudahan kita ada anak, ada zuriat yang mendoakan kita. Itu sajalah.
Tapi kalau ada ujian yang berat, tawakallah, berjalanlah atas landasan ilmu. Pedulikanlah apa-apa fitnah orang nak cakap apa. Tak. Jadi begitu. Berujian banyak. Benda pula macam-macam kan. Jenis-jenis kalau kita ditakdirkan dapat pula contohnya kerabat-kerabat yang jenis tak mengaji agama, kan pening kepala tu. Kan? Ataupun jenis orang kaya-kaya. Kita dapat takdir Allah dapat bini-bini kaya, isteri kaya, suami pak mentua kaya, mak mentua kaya. Oi. Lepas tu dunia dia orang, pergi jumpa dia orang, macam Buya pernah jumpa ada orang-orang yang kaya-kaya ni yang dia orang suka buat baik tapi dia macam bercampur tau sebab dia orang tak ada ilmu. Buya kan pernah cerita, Buya pernah dijemput di satu rumah besar. Buya naik bukit tu, ada 3 rumah Buya lepas nak sampai rumah tu. Jadi 3 rumah yang ada bawah bukit tu, rumah pak angkat dia rupa. Rupanya kawasan tu semua tanah dia. Banyak Buya, bosanya rumah. Rumah pak angkat dia, staff dia. Naik sampai rumah dia. Masya Allah. Padang macam padang golf. Lepas tu dia letak meja-meja, Masya Allah. Buya dijemput bagi tazkirah. Dia ada orang pagi buat parti, kata. Nak jemput ustaz bagi tazkirah. Dia kenal Buya. Ada orang bawa Buya masa tu. Dia ni tokek kereta mahal. Bukan Buya pergi nak cek kereta mahal, yang sila faham. Tapi kebetulan Buya dibawa ke situ. Sebab orang tu nak minta nasihat. Kereta mahal lah. Jadi bila pergi naik atas tu, masa Buya nak mula tazkirah tu, Buya pergi kat meja, nak dekat meja, Buya tengok meja-meja tu, adalah kat tengah-tengah tu minuman. Buya tengok tin bia pun ada. Tin bia? Berajat Buya. Tapi dia tak faham. Yang penting dia kata ustaz ni bagi motivasi jadi orang baik. Maknanya dia hukum hakam tak berapa nak erti. Buya pernah pergi satu tempat yang mana dia buat surau dalam kawasan rumah dia, besarnya kawasan rumah. Disuruh Buya mengajar situ. Kadang bila Buya masuk dalam rumah dia, masa tu bila masuk saja rumah disambut Buya oleh tuan rumah perempuan. Masya Allah, pakaian dia sampai nampak lurah dendam dia. Kan? Buya tu, beranjak Buya. Sambut aku macam ni. Buya dengan serban, dengan jubah. Dia beranjak Buya. Tapi dia relax je. Sila ustaz. Gedik-gedik dia, sila ustaz. Buya pun bila nak duduk pun tak tahu nak duduk kat mana. Sebab ruang tamu dia kat rumah tu ada 4. Jadi Buya kata mana satu ni? Dia kata yang kat sana. Tapi dia relax. Dia datang, tak adalah dia menunjuk benda tu. Tapi maknanya pakaian dia seksi. Lala kali baru dapat tahu. Dia belajar, dia faham. Kalau dalam rumah, dia boleh pakai apa dia nak pakai. Yang pernah tutup aurat kat luar. Dia sila faham. Boleh faham? Maksudnya yang masuk rumah tu, janganlah tengok. Tunduk. Ini rumah aku. Tak betul. Silap faham dah lama. Ni jadi masalah. Masa Buya mengajar tu, Buya pernah ceritakan doktor pakar, dia panggil ada orang, doktor pakar betul dah, kaya dah, murah dah. Dia tanya, Nabi dicuci hati. Jadi boleh tak kita orang buat cuci tu pakai bypass, dia kata. Bypass, nak cuci, supaya cuci hati kita daripada kotoran-kotoran. Dia semua ni. Jadi macam-macam. Jadi kadang-kadang kalau diuji Allah berjumpa macam tu, keluarga macam tu, memang lagi banyak ujian. Kerana minta doa banyak-banyak. Macam Ustaz Syukri tu, niat dia, mudah-mudahan niat dia baik. Dan memahami dia sebagai seorang penuntut ilmu dan pendakwah di masa akan datang. Seorang yang nak beramal soleh, supaya keluarganya memahami dan memberikan ruang kepadanya. Dan tidaklah mendiman aja, menyerabut kepala dia. Mudah-mudahan kita doakan dapat isi yang solehah insya-Allah. InsyaAllah, amin. Kalau tak kahwin-kahwin lagi balik, kalau elok apa sebagainya, Buya carilah. Anak Buya ke, apa ke, bagilah. Kalau dia tak mau juga, suruh dia cari seorang lagi untuk Buya. Ke situ. Baik. Mana tadi? Maka dia kata dia, dan sebagainya, kita terus lagi. Itulah dia, kelebihan dia. Terus baca lagi, dan tiada bersama-sama akan, dah pukul 11.22 dah. Boleh terus sikit ya. Hingga meninggal, disebutkan, hingga meninggalkan akan dikau oleh anak-anakmu
dan isterimu dan segala taulanmu. Besok dalam kubur seorang-seorang aja. Cuba tengok sekarang ni, ramai orang sedih. Mayat lalu, jenazah lalu, lambai aja. Tak dapat nak tengok mayat dia lah. Sedih sangat. Jangan memang itu normal, kita sedih. Faham, Buya pun akan sedih kalau jadi begitu. Cuma kita kena imbang. Sebab kita besok akan bangkit juga bersama dengan dia, insya-Allah. Yang pergi biar pergi. Kita ni yang kau seseorang dalam kubur, maka ketika itu tiada dengan dikau melainkan amalmu juga. Dan jika ada amalmu itu yang kebajikan, nescaya engkau dapat dengan dia akan kesenangan lagi nikmat di dalam kubur. Duduk dalam kubur tu nikmat aja. Kan dalam Buya pernah sebutkan hadis yang sebelum ni, dipenuhi kubur itu taman-taman dan pohon-pohon, dedaunan yang cantik. Dan dikurniakan makanan-makanan yang lazat. InsyaAllah, yang penting kita bersedia sekarang. Tenang kita masuk dalam tu. Tak serabut dah. Tak perlu bayar ikampet. Tak perlu nak lari daripada kena vaksin. Macam-macam kan. Tak serabut. Nak salam orang pun, ada macam, tangan pun macam dah cencorot je. Takut nak salam. Kan takut jangkit apa sebagainya. Risau. Yelah sekarang ni kita manusia, kita takutlah risau. Lagi nikmat dia kubur. Dan jika ada amalmu itu yang kejahatan, nescaya engkau dapat akan kesusahan, lagi siksa yang amat sakit seperti firman Allah Ta'ala. Kan dulu Buya pernah sebut dalam satu riwayat yang dikisahkan khabar, iaitu Sayyidina Osman Ibn Affan dalam kitab Al-Nailul Mara, kan masa dia lalu kat kubur dia menangis, habis basah janggut dia. Setiap kali dia lalu kubur dia akan menangis. Kau kenal ke orang dalam kubur ni? Sayyidina Osman kata bukan. Tapi setiap kali aku melihat kubur, aku teringat kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah permulaan kau di dalam ini baik, maka kemudiannya akan jadi lebih baik. Tapi kalau permulaan kau dalam ini tidak baik, maka semua kemudiannya akan jadi lebih dahsyat daripada itu. Azabnya lebih dahsyat daripada itu. Dan itu dia menangis. Allahu Akbar. Kita kalau lalu kubur macam mana perasaan kita? Mungkin kita tak dapat macam mereka. Tapi percayalah. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita, ya Allah. Ampunkan dosaku, ya Allah. Dan dosa mereka yang berhimpun dalam majlis ini, ya Allah. Pelajar-pelajar ini, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, walaupun aku tidak banyak ilmu, ya Allah, hanya amalku, ya Allah, tapi mereka berhimpun kerana nak menuntut ilmu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah, dan matikan mereka dalam husnul khatimah, ya Allah. Luaskan kubur mereka seluruhnya, ya Allah. Amin. Amin. Allah, ya Rabb. Dan itu tuan-tuan, antum semua kena ingat benda tu. Jangan putus asa. Jangan teruskan beramal. Kerana itu Allah berfirman, kita habiskan dengan ayat ini, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di dalam surah Al-Zalzalah, bila Allah SWT memberitahu tentang bumi, إِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, apabila bergegarnya bumi dengan gegaran yang dahsyat, إِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, maka bumi akan mengeluarkan semua bebanannya, iaitu apa? Kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan mengeluarkan orang-orang yang mati daripada bumi. Itu tanya-tanya apa yang terjadi. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Maka hari itu ceritakan. Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir mengatakan, iaitu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa maksud keluar maksud dia menceritakan tu, iaitu bumi bersuara ketika itu. Allah izinkan bumi bersuara, mengatakan aku diperintahkan Allah untuk melakukan gegaran ini dan mengeluarkan semua di dalamnya. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan, dia akan menyebut, bumi akan mengebut orang-orang yang mereka yang melakukan maksiat di atas muka buminya, di atasnya, dan juga orang-orang yang membuat kebaikan di atasnya. Tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan. Di situ para ulama mengatakan, mufassirin, maknanya Allah telah memberitahu dia apa yang dia nak keluarkan dan apa yang dia nak cakapkan kepada manusia ketika itu.
bi anna rabbaka awhalaha. Kemudian apa? Yauma idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha inna rabbaka awhalaha yauma idzin apa? Inna rabbaka awhalaha. Yauma tuhadditsu akhbaraha. Lagi? Tak ada yang hafal ke? Buya kadang-kadang tengah-tengah macam ni lupa pula. Ini mungkin Allah lupakan ni supaya nak tengok kau orang ingat dah. Yauma idzin ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin Yaqulun nas yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari ini manusia keluar berselerak, berbondong-bondong untuk dipamerkan amalan mereka. Pada diri Buya, pada kita semua, ingat, kita hidup ni tak lama atas muka bumi. Jangan berhenti usaha. Kita manusia memang lemah. Kadang-kadang kita terlaku, jangan stres. Ataupun kadang-kadang kita usaha-usaha, kadang balik perangai. Tak apa, jangan berhenti. Allah tahu kita telus ke tidak nak berubah. Banyak berdoa. Banyak minta pada Allah SWT. Allah yang mampu mengubah kita, insyaAllah. Ya? Jadi kerana itu, ingatlah. Akhirnya disebutkan, barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan setimbang semut yang kecil. Sebab kalau kita tengok dalam tafsir Tabari, misqala dzarratin, misqala zarrah tu sebesar zarah tu, maka sebahagian mufassirin mengatakan sebesar zarah tu iaitu sebesar semut kecil. Kerana itu Syekh Abdul Samad ni dia terus meletakkan makna itu. Tu kena faham tu, bukan dia saja bubuh tu. Itu daripada tafsir. Kalau kita tengok dalam tafsir Tabari, tafsir Tahrir atau Tanwir, begitu juga. Cuma ada sebagai ulama kata dia melihat kepada keadaan zaman. Zaman itu ketika mana ayat turun, benda yang paling kecil tu, itulah dia, semut. Kalau dia akan datang tu, contohnya ada benda lagi kecil, maka itulah zarah. Boleh faham tak? Kalau zaman kita kan, lagi kecil, ada benda kecil lagi. Ada nukleus, atom, besar tu lah. Allah tetap akan tengok. Semut yang kecil ni saya melihat ia akan dia di dalam kuburnya dan di dalam akhirat dengan kesenangan. Maknanya kalau yang baik dibuat, dapatlah dia kesenangan. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan setimbang semut yang kecil, dan saya melihat ia akan dia di dalam yang demikian itu dengan kesusahan dan seksaan yang amat sakit. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Buya kita harap sama-sama kita Allah Subhanahu wa taala permudahkan. Insya-Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita ya Allah. Dengan majlis ilmu yang kau permudahkan ini ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang bersama ini ya Allah. Ampunkanlah ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, bersihkan hati kami ya Allah. Kurniakan kami sifat yang mahmudah ya Allah. Jadikanlah kami bersahabat dengan Quran ya Allah, permudahkan kami baca Quran dan mengamalkan Quran dan memahami Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kau permudahkan kami dengan pengajian tafsir, kau permudahkan kami dengan pengajian tasawuf dan akidah, dan kau permudahkan kami dan berilah hukum hakam ya Allah. Semua ini atas kasih-Mu ya Allah. Maka jangan berhentikan dan jauhkan ini daripada kami ya Allah. Permudahkan kami terus dan tambahkan lagi kami ilmu ya Allah. Ya Allah, permudahkan mereka ya Allah, kurniakan padamu ya Allah. Tambahkan ilmu, tambahkan kami ilmu ya Allah, sebagaimana doa yang kau ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu ya Allah dan amal ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita semua. Janganlah timbulkan hijab-hijab, jagalah adab kita, jagalah akhlak kita kepada para ulama yang kita jumpa. Doakan mereka sentiasa kerana mereka tidak pernah melupakan kita. Mereka sentiasa mendoakan iaitu kepada kita. Kadang-kadang dalam doa mereka, dalam niat-niat kepada dalam hati mereka, semua manusia tidak sempurna, tapi percayalah ada hamba-hamba Allah yang
Allah muliakan dan Allah kasih, maka mudah-mudahan kita dikurniakan Allah untuk bertemu dengan mereka dan akhirnya bangkit bersama mereka, bersama orang yang paling saleh di kalangan yang saleh, iaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buya juga minta untuk Buya semakin baik daripada hari ke hari, mana semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal. Minta Allah bersihkan hati daripada segala sifat yang mazmumah. Sama-sama kita berdoa di antara satu sama lain, insya-Allah. Jangan lupa ya. Maknanya bila kita macam Buya selalu bila membaca ni, bukan Buya paksa pulang pada antum, cuma ada adab kita kadang-kadang macam Buya selalu sedekahkan Al-Fatihah walaupun guru Buya masih hidup, iaitu seperti kepada Habib Omar Muhammad bin Salim bin Habib, dengan doa mudah-mudahan Allah peliharanya, memberkatinya kerana dia menjadi asbab kepada orang mengenal Allah. Dan kemudiannya Buya sedekah Fatihah kepada Dr. Ali Jumaah, Syekh Abdul sahabat-sahabat Buya yang saleh, antaranya Buya ingat iaitu Mansur Joban dan juga Muhammad Ba'abad. Sangat rapat dengan Buya ketika di Hadramaut. Kedua-duanya sudah meninggal dunia waktu muda. Yang seorang meninggal syahid, lemas dia ketika mana pergi menziarahi Nabi Allah Hud alaihi salam, kubur Nabi Allah Hud alaihi salam, dan seorang lagi meninggal dalam keadaan membawa motor sedang pergi berdakwah nak pergi ke satu masjid dan ditakdirkan Allah dia aksiden. Maka meninggal dunia dia dalam keadaan muda dan disemayangkan oleh para ulama dan juga termasuk Habib Omar. Maka mereka ini adalah sahabat-sahabat Buya yang cukup erat. Kedua-duanya Buya sempat berjumpa, cuma Mansur Joban lama tak jumpa. Kemudiannya Muhammad Ba'abad Buya jumpa di Yaman ketika Buya ziarah tahun sebelum meninggalnya dia. Buya bersalam, dia tanya Buya apa khabar, kaifa hal Fadil, apa khabar wahai Fadil. Wajah dia Buya tengok cukup handsome, dah tinggi dia, sebab Buya kenal dia umur dia 9 tahun. Buya 17 tahun masa tu. Jadi Masya Allah, dua-dua dah meninggal. Mudah-mudahan mereka kenal Buya besok hari kiamat. Ada mereka Allah yang saleh, sahabat yang saleh. Muhammad Ba'abad tu umur 9 tahun, tak pernah tinggal duha di 12 rakaat. Buya pun segan dengan dia. Cukup matang. Umur 9 tahun dah cukup matang. Quran baca dengan lancar. Cukup hebat. Syukurlah Buya ni yang banyak dosa ni dapat kawan dengan dia yang soleh tu. Mudah-mudahan Allah SWT pemudahkan kita semua. Tiba-tiba tu pula tak kira apa jumpa nanti aku nak mantap apa tu. Ni takdir Allah jumpa dengan Buya ni. Yalah, syukurlah juga walaupun tak tahu mana. Jadi berdoa mulai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pemudahkan. Mudah-mudahan sanad-sanad guru kita yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doakan orang-orang yang paling Syekh Nuruddin, Tuan Guru Haji Ghazali Babli, ulama-ulama yang pernah datang tu, maka korek daripada guru tu dulu. Jangan sibuk nak suruh guru tu cari ulama-ulama lain supaya kita jumpa. Tu tidak ada adab, su'ul adab. Sepatutnya kita kena bersyukur dengan yang telah letak depan mata kita yang menjadi asbab. Kalau bukan Buya pun tak kisahlah sesiapa pun. Tapi bila dapat macam tu, contohlah macam antum esok ada yang pindah ke Kelantan ke, dipermudahkan jumpa kat pondok tu, contoh guru, orang adab dengan dia. Jangan sibuk duk minta guru tu, bila kita nak ziarah guru ni, bila kita nak ziarah ni. Tak ada adab. Sedangkan kita tak menjaga lagi diri kita dengan dia, hubungan kita dengan dia. Mudah-mudahan Allah SWT pemudahkan kita, insya-Allah semua, insya-Allah. Buya cakap tadi tak ada niat apa-apa, Buya insan yang lemah, yang banyak yang sentiasa bertaubat di atas dosa-dosa Buya yang kita tak tahu masa muda-muda kita, yang kita leka atau sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah SWT pemudahkan dengan ilmu yang sedikit ini, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk insya-Allah yaumul qiyamah. Insya-Allah wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afu minkum. Insya-Allah kita baca doa kita dah pukul 11.30 dah ni. Ya. Kita baca doa kita macam biasa Buya nak baca juga doa yang biasa Buya baca. Buya nak baca sikit tapi berlagu lah sikit ya. Agak tak bosan lah ya. Sebab doa ni bagus, tak panjang tapi sedap. Yang maju. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Rabbi faj'al mujtama'ana
ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك منا باللقاء خير الأنام باللقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. InsyaAllah kita sambung dengan doa kita yang biasa kita baca. InsyaAllah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء أعضاء بالخير كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الطش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT pemudah. Buya nak ingatkan sekali lagi pesan daripada Ustaz Musa. Dia gembira pada apa yang antum usahakan. Ada 40 lebih ekor. Walau macam mana